Okey. Okey. Kat mana tadi? Dekat akaun semasa. So akaun semasa ni ialah untuk tunjukkan tuntutan perkongsian kepada pekongsi ataupun tuntutan pekongsi kepada perkongsian. Ini tujuan akaun semasa. Apa maksud dia ni? Bahasa pasar dia nak tengok siapa hutang siapa. Adakah perkongsian ataupun perniagaan yang berhutang dengan pekongsi ataupun pekongsi yang berhutang dengan perkongsian. Okey. Apa maksud dia ni, cikgu? Okey, maksudnya kadang-kadang gaji pekongsi ni dia tak bayar terus. Perkongsian perniagaan tak bayar direct. Dia masukkan dalam akaun semasa. Dia tak bagi. Ataupun masih ada gaji yang belum dibayar kepada pekongsi. Patutnya bayar 1,000 baru bayar 500. So masih ada tuntutan pekongsi kepada perkongsian. Ataupun faedah atas ambilan ni, patutnya pekongsi bayar tapi belum bayar. Kita masuk dalam akaun semasa. Perkongsian masih boleh menuntut. Kadang-kadang dia tak bayarlah faedah atas ambilan ni. Nanti tolak dengan untung. Ataupun tolak dengan kongsi untung yang dia dapat tu. So tak payah pening-pening, pendek kata dia adalah nak tunjukkan siapa hutang siapa. Pekongsi atau pekongsi hutang perniagaan atau perniagaan hutang pekongsi. Okey, ni yang purple ni, ini ialah steps lah apa yang patut ada dalam akaun semasa kita. Dan yang ketiga, biasanya soalan akan minta kita sediakan PKK. Kalau soalan tu tak full, maksud saya soalan full, soalan kita kena buat daripada Apur, lepas tu kita kena buat pengasingan dan kita kena buat PKK. Itu PKK full. Tapi kalau soalan tu tak full, bermakna dia minta kita sediakan akaun pengasingan saja, dia dah bagi kita untuk bersih. Jadi biasanya PKK dia akan minta kita tunjuk bahagian equity pemilik tu saja. Untuk kita boleh bezakan, macam dia nak test kita boleh bezakan tak dengan equity pemilik untuk milikan tunggal. Yang modal tambah untung bersih tolak ambilan tu. Itu je. Okey, variasi soalan. Soalan dia akan test kita macam-macam. Okey. Yang paling asas sekali soalan yang standard lah. Bermakna soalan tu simple je, dia bagi untung bersih dah. Kemudian dia bagi ikatan perkongsian, dia bagi maklumat-maklumat dalam buku, dia minta kita sediakan akaun pengasingan dan akaun semasa. Dan juga PKK, selesai. Tapi ada juga soalan-soalan yang lain sikit. Yang ini, dia minta kita sediakan Apur terlebih dahulu. Kita kena kira Apur dulu. Ini biasa soalan full lah ni. Kalau nak keluar pun dia akan keluar bahagian A lah. Bahagian A wajib jawab. Sebab bila soalan full, markah dia tinggi lah. Dan banyak kerja nak kena buat. Kalau kita ada masalah nak buat Apur, dan kita ada masalah lah untuk jawab soalan ni. Tapi kalau tak ada masalah untuk dengan Apur, lepas dapat untung bersih, terus sambung buat akaun pengasingan untung rugi. Okay, next. Soalan yang seterusnya, kita kena buat akaun untung rugi saja. Yang tadi kita kena buat Apur, yang ni kita kena buat akaun untung rugi saja. Kenapa? Sebab soalan ni dia beri untung kasar sahaja. Formula tadi apa? Formula kongsi untung ialah untung bersih. Ada untung bersih tu. Tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji kongsi. Jadi bila kita tak ada untung bersih, kita kena kira untung bersih dengan cara kita buat akaun untung rugi. Dan maklumat belanja dan hasil dia akan bagi. Kenapa? Sebab untuk kira untung bersih ialah untung kasar tambah hasil tolak belanja. Kita kena kira dulu untung bersih. Next. Yang ini kita kena sediakan akaun tambahan. Dia tak minta kadang-kadang tapi kita boleh buat untuk sebagai jalan kerja kita. Penyata mengira untung rugi. Kenapa? Sebab untung bersih yang dia beri, dia bagi untung bersih. Tetapi ada pelarasan. Bermakna ada pengiraan tambahan. Ada tambah, ada tolak kita nak kena buat. Mungkin ada hasil-hasil yang belum terima atau belum terperoleh. Mungkin ada belanja-belanja yang belum bayar atau prabayar.
mungkin ada apa tu baru mewujudkan PHR dan sebagainya. Jadi kita kena tengok soalan lah. Okey, dan last sekali yang kita kena tahu juga tentang faedah atas pinjaman. Okey, faedah atas pinjaman ni kalau soalan ada bagi, kita kena faham bahawa dia tidak akan masuk dalam pengasingan. Tiada dalam pengasingan. Kenapa? Tengok dekat formula saya tadi, ada ke faedah atas pinjaman? Tak ada. Okay. Walaupun awak akan nampak nanti dalam soalan, dia letak dekat dalam ikatan perkongsian. Memang akan ada dalam ikatan perkongsian. Tapi dia tidak masuk dalam pengiraan kongsi untung. Kenapa? Sebab faedah atas pinjaman ni, pinjaman yang dibuat, pinjaman ini dibuat daripada perkongsi. Daripada dia pinjam dengan bank, perniagaan pinjam dengan bank, dia pinjam dengan perkongsi. Mungkin perkongsi Syah ni banyak duit. Buat pun nak pinjam dengan bank interest tinggi. Pinjam dengan Syah. Dan duit yang dipinjam ni adalah untuk urusan keuangan perniagaan, untuk urusan perniagaan. Untuk menjana pendapatan perniagaan. Jadi dia akan terlibat dalam pengiraan untung bersih. Bukan kongsi untung. Tetapi jika ada faedah atas pinjaman yang masih belum dibayar, dia kena rekod dalam akaun semasa. Kenapa? Sebab akaun semasa tadi untuk tengok tuntutan. Tuntutan aku banyak sangat ni. Tuntutan. Bila faedah atas pinjaman kepada perkongsi ni belum bayar, bermakna perkongsian ataupun perniagaan berhutang dengan perkongsi. Perkongsi boleh menuntut. Sebab tu dia kena rekod dalam akaun semasa perkongsi berkenaan. Okay. So ini nota-nota penting yang kita kena aware masa kita nak buat soalan, kita kena aware benda ni. Okay, benda ni kena tahu. Paling asas sekali, formula nak kena tahu lah. Dah tahu formula, macam nak kira pula item-item dalam formula tu. Okay, alright. Kita tengok soalan lah. Okay, teknik menjawab satu. Kita tengok soalan di 3-8. Ni soalan 3-8 ni. 3-8. Okay, buka soalan. Dah? Alright, awak tengok. Biasanya soalan akan bagi ni maklumat-maklumat daripada buku ni. Ni maklumat daripada buku. Nampak ni. Bank, modal, gaji. Okay. Ini ialah maklumat utama. Kita akan sentiasa rujuk dekat sini. Okay. Tengok versi soalan ini. Soalan ini, dia bagi kita apa dah? Tengok ada untung bersih tak? Oh, dia dah bagi kita untung bersih. Jadi yang ini kita tak perlu buat soalan full. Kalau tengok anda dikendaki tak ada apa pun. Memang diminta pengasingan je. Okay. Next, soalan perkongsian dia mesti bagi ni. Ikatan perkongsian ni. Inilah basic kita untuk kita kira item-item dalam formula kita. Ni nak kena kira. Dan kalau awak tengok, ini contoh soalan yang dia minta kita buat pelarasan. Ada pelarasan yang kita kena buat. Ada pelarasan. Bermakna untung yang dia bagi ni, 31800 ni, belum final. Untung bersih ini tidak boleh digunakan untuk buat akaun pengasingan, untuk kira kongsi untung, sebelum pelarasan-pelarasan ini diambil kira. Okey, tips, benda penting. Kalau awak tengok untung bersih, kan, nak kira untung bersih ialah untung kasar tanpa hasil tolak belanja kan. Tapi di sini awak tengok, ada dah ni kadar bayaran dengan sewa ni. Ni belanja ni. So terlibat tak dalam pelarasan ni? Untung bersih ni, nak kira untung bersih? Jawapannya tidak. Apa yang ada dalam buku diambil daripada perkongsian ni, diambil. Bermakna semua benda ni dah final. Di sini. Dalam buku dah final.
Bermakna kita tak perlu lagi tolakkan untung bersih kita dengan kadar bayaran dengan sewa ni. Sebab ini semua benda yang telah berlaku. Untung bersih ni telah pun mengambil kira kadar-kadar bayaran kita dan sewa kita. Okay. Tetapi jika ada maklumat tambahan macam ini, bersetuju membuat pelarasan, bermakna ini semua belum ambil kira. Hanya ini sahaja yang memberi kesan kepada pengiraan untung bersih kita yang baru. Clear? So jangan ambil kat sini nanti double counting. Nanti untung bersih awak salah. Alright. So A dia minta kira akaun pengasingan. Tetapi kita boleh start dulu sebelum kita buat pelarasan terhadap untung bersih kita. Kena kira semula untung bersih. So macam mana nak buat? Sediakan penyata. Nama ni penyata untung bersih. Ataupun penyata mengira pelarasan untung bersih. Tak kisah. Ni tajuk ni tak penting. Lagipun dia bukan ada dalam minta pun. Dia tak minta pun. Tapi saya tengok dalam beberapa buku dia tulis penyata untung bersih bagi tahun berakhir sekian-sekian. Okay. Alright. So ada kan kertas ni saya dah bagi semalam. Kalau yang dah print, boleh print. Boleh keluarkan kertas ni. Kalau yang tak print, seminit. Sediakan ruangan jawapan awak. Nama dia ialah penyata untung rugi bagi tahun berakhir. Tengok soalan. So, kita nak start dengan apa? Apa yang kita nak betulkan ni? Kita nak betulkan untung bersih. So, kita mulakan dengan untung bersih yang soalan bagi. Berapa untung bersih? Tak nampak. 31800. 31800. Macam biasa, kalau dah ambil, tolong potong. Ini teknik ni jangan lepas ni teknik ni. Walaupun soalan apa awak buat, dah ambil, potong. Okey, bila kita nak buat pelarasan, ada benda nak kena tambah, ada benda nak kena tolak. So kita check lah. 3 benda ni. Okey. Dan okey. 3 benda ni. Yang pertama, komisen belum terima. Komisen belum terima. Sepatutnya kita dapat tak? Dapat. Tetapi tak direkodkan lagi. Sebab tu kita nak kena buat pelarasan. So belum terima, komisen belum terima ni hasil ke belanja? Hasil. So hasil akan menambahkan ke atau mengurangkan untung? Menambahkan. So kita letak dekat kolom tambah. Nama dia komisen belum terima. Okey, kita check. Ada tak hasil lagi? Mewujudkan belanja hutang ragu. Ni belanja. Pada 1 April, Puan Alia telah membayar insurans. Ini belanja juga. So, satu je hasil. Kalau satu je, terus kita letak di kolom hujung. 200, berapa tadi? 220. Kalau ada 2-3 hasil, kira dua kolom sebelum. Macam biasa. So, tambahkan 0, 0, 3, 4, 4, 3. 0, salah ni apa ni? 32020. Okey. 32 020. 32020. Okey. Tengok balik maklumat tambahan. Selesai, boleh tanda. Peruntukan hutang ragu diwujudkan 22% setahun atas akaun menerima. Ni PHR. Diwujudkan bermakna daripada tak ada kepada ada. Kalau awak tengok dekat soalan ni, ada tak PHR? Tak ada kan? Bermakna daripada
tak ada kepada ada ini ialah belanja hutang ragu. So kita kira lah PHR kita. PHR sama dengan berapa peratus? 2%. 2% kali berapa ABT? 9,500. 9,500. Berapa? 190. 190. Ini ialah belanja hutang ragu. Belanja akan mengurangkan untung. So letak kat tolak. Belanja hutang ragu 190. So awak tengok maklumat 3 ni belanja juga. Jadi ada 2 belanja. Sebab tu saya letak kat kolom tengah ni. Sebab ada beberapa belanja kita nak kena kira. Nak kena tambahkan dulu. So dah selesai maklumat 2. Maklumat 3. Pada 1 April, Puan Alia telah membayar insurans kedai 1,200 menggunakan wang simpanannya. Duit sendiri. Puan Alia ni siapa? Puan Alia ni ialah salah seorang daripada pekongsi ni, Aiman, Alia, Afiq ni, nampak 3 orang ni. Jadi dia pakai duit sendiri. Ini ialah modal tambahan. Perkara ini belum direkodkan lagi. Tak rekod lagi. So apa kita nak buat? Dekat Alia ni, jangan lupa untuk tambahkan 1,200. Tambahkan dekat Alia. Modal dia bertambah. Dan dia tolong bayar insurans kedai. 1,200. Insurans ni apa? Insurans ni belanja. So, tengok ada tak insurans telah dibayar sebelum ni? Tak ada. Jadi, tak ada, kita kena buat pelarasan. Sekarang ini, ada belanja yang belum direkodkan lagi. Belanja akan mengurangkan untung. So, letak dekat tolak. Insurans 1,200. Baru kita jumlahkan. Kejap. Okey, 3 selesai. Sekejap Okey, dah tambah dekat tu. Insurans dah. Okey, maklumat tambahan 3 selesai. Alright. Dekat sini biasanya soalan ni dia ada maklumat tersirat sikit. Tersirat dia dekat sini ialah faedah atas pinjaman. Kalau tengok kenapa dia bagi faedah atas pinjaman ni 2,5 untuk kita tengok. Untuk kita kena double check. Dekat ikatan perjanjian kata faedah atas pinjaman 8% setahun. Siapa yang ada bagi pinjaman? Alia. Berapa dia bagi pinjaman? 5,000. So cuba kita kira dulu faedah atas pinjaman. Berapa? Faedah atas pinjaman 8%. 8% kali pinjaman sebanyak 5,000. Alia 5,000. So berapa ni sebenarnya? Tolong kira. 400. 400. Ini jumlah faedah yang perniagaan
perlu bayar. Okey, berapa yang dah bayar? Faedah pinjaman Alia tengok 250. Cukup tak cukup ni? Tak. Tak cukup. Perbelanjaan tu tak cukup. Jadi kena tambah belanja. Belanja akan mengurangkan untung. Berapa belanja nak kena tambah? 150. Yes, ini ialah faedah atas pinjaman Alia belum bayar. 150. So kita kena buat kat sini faedah atas pinjaman Alia belum bayar ialah sebanyak 150. Kenapa kita kena buat ni, nota ni? Sebab bila ada faedah atas pinjaman yang kepada berkongsi yang belum bayar, inilah tuntutan berkongsi. Jadi ini akan masuk dekat akaun semasa. Okay. So, careful biasanya dekat faedah atas pinjaman ni dia banyak trik kat sini lah. Okay. Alright. Selesai. Jumlahkan. Ini kita akan dapat 1540. Kurungkan sebab kita nak tolak. Jawapan dia ialah 3048. Ada soalan setakat ni? Ada soalan setakat ni? Okay Alright. So kita dah dapat untung yang baru. Ini ialah untung bersih. Dengan pelarasan. Kita akan guna yang ini. Okay. So baru kita boleh buat A ni, akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2018. So buat tajuk dulu. Saya akan tunjuk format T dulu. Okay, format T. So siapa yang tak ada printer, tak print out, bolehlah buat dulu T awak. Setiap debit ada 2 kolom, kredit ada 2 kolom. Nanti saya akan tunjukkan format penyata pula. Okay, boleh seminit buat garisan ni. Tajuk dia ialah bagi tahun berakhir. Nak letak nama perkongsian, boleh letak kat atas. Jangan letak kat tengah-tengah ni. Dah? Okey. Bila kita nak buat pengasingan untuk rugi ni, kita nak rujuk apa? Rujuk formula fungsi untung. Sama dengan untung bersih tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji berkongsi dan sebagainya. Gaji berkongsi, allowance atau bonus. Sekejap Dah, Izzat dah masuk belum? Lambat. Okey, pengasingan. So bila kita nak buat ni, pastikan kita sentiasa rujuk formula ni. Follow je, ikut je. Okey. So kita rekod dulu yang pertama untung dulu. Untung nak duduk sebelah mana? Debit kredit.
Kredit lah kan, tingkap ni. Asset, liability, belanja, hasil. Untung ialah hasil. Kita akan mulakan dekat sini. Jangan lupa kolom RM, 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 RM. Untung bersih. Untung bersih yang mana? Yang kita dah kira penat-penat tadi lah. Ambil yang tu. 30480. Tambah faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan. Tambah mesti dah dekat bahagian yang sama. Takkan tak sebelah sini pula. Macam nak tambah? Tambah kat sini. Ataupun faedah atas ambilan ni merupakan hasil kepada perniagaan. Kongsi yang bayar. Perniagaan dapat. So hasil. Macam ni kita nak buat? Letak kepada tajuk dulu. Faedah atas ambilan. Garis. Kita rujuk soalan. Tengok siapa yang ambil. Siapa yang ada buat ambilan ni? Aiman dengan Alia. Aiman dengan Alia yang ada buat ambilan. Aiman, Alia. Okay. Next kita nak kena kira pula. Berapa faedah atas ambilan dia? Ingat formula? Formula apa? Faedah atas ambilan ialah berapa ambilan dia kali berapa kadar dia kali berapa tempoh dia. So kita kira untuk Aiman dulu. Berapa ambilan Aiman? 1,500. Betul? Berapa kadar yang dinyatakan dalam ikatan? 10%. Berapa tempoh? Tengok dia ada bagi tarikh. Aiman ambil daripada 1 September 2017. Sampai tutup buku. Tutup buku bila? 31 Ogos 2018. Berapa tu? Kira. Tahun ni? Setahun lah. So 12/12. Berapa dapat? $150. Betul? Okay. Yes. So dah kira, masukkan terus. 150. Macam itu. Kita selesaikan, masukkan. Okay. Next, kita nak kira untuk Alia pula. Okay. Kira untuk Alia pula. Alia. Berapa ambilan Alia? 1,200. 1,200. Kadar? 10%. 10%. Tempoh? 8 bulan. Dia ambil daripada 31 Disember. So Disember nak kira tak? Tak. Disember kira tak? Disember tak kira sebab dah habis. So kita kira daripada Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Berapa bulan tu? 8 bulan. 8/12. Dapat berapa? 80. Terus rekod dalam akaun pengasingan kita. Tambahkan, kita akan dapat 230. Sebab ada dua, kena kira kolom sebelum. Katakanlah seorang je buat ambilan Aiman. Terus hantar kat ujung. Clear? So, tengok kat formula kita balik. Untung bersih tadi dah. Faedah atas ambilan pun dah selesai. Sekarang next, tolak faedah atas ambilan. So kalau tambah tadi, hasil kita letak sebelah kredit. Tolak ni, letak sebelah debit. Ataupun dengan arti kata lain, faedah atas ambilan ni, ini ialah belanja
yang perniagaan perlu bayar kepada berkongsi. So, keluarkan dulu kepada tajuk faedah atas modal. Sorry tulisan tak boleh, susah pakai ni. So, siapa yang keluar modal dia akan dapat faedah. Dengan arti kata lain, semua berkongsi lah. Aiman akan dapat, Alia akan dapat, dan Afiq akan bayar kepada Afiq ke. So, tengok soalan, kira pula faedah atas modal. Awak ada banyak ruang kira kan? Saya tak ada, jadi saya padam. Kalau awak tak payah padam lah. Biar je kat soalan tu, biar soalan tu foto, conteng. Jangan biar dia bersih je. Astaghfirullahaladzim. Okey. Sekejap Okey, refresh balik. Apa formula faedah atas modal? Modal, darab kadar, darab tempoh. Okey, kita kira seorang-seorang dulu. Aiman. Berapa modal dia? 22,000. 22,000. Berapa kadar dia? 400. 400. Tempoh Setahun. dia. Soalan kata modal ini pada 1 September 2017. So sampai 31 Ogos tahun. Berapa tu? 880. Betul? Dapat? Betul. Masukkan terus. $880. Okay, next kita kirakan pula untuk Alia. Alia, okey. Kalau Alia awak tengok kat sini, Alia dia ada bawa masuk modal tambahan kan? Dan modal tambahan ni diberitahu bila dia bawa masuk ni? 1 April. 1 April 2018. Jadi yang baru ni tak cukup setahun. Yang lama cukup setahun. Jadi kita kena kira asing. Kita kena asing. Yang pertama 44,000. 44,000 kali 4% kali 1 tahun. Tambahkan dengan yang baru. Daripada April sampai Ogos berapa bulan tu? 4, 5, 6, 7, 8. 5 betul. 5 per 12. Berapa dapat ni? 1780. 1780. Terus masukkan. Satu 780. Okay, next kirakan untuk Afiq pula. Afiq mana Afiq? Bau.
Sekejap problem lah saya punya ni. Jangan lambat dah, saya tak boleh nak add awak. Sekejap. 1 minit. Okey, sekarang kita kira untuk Afiq pula. Mana Afiq? Afiq ada ke? Afiq lah kita ke? Yelah. Kali kadar 4%, tempoh setahun. 1 tahun. Sama dengan 1760. 6%. Okey. Tengok, nampak tak saya buat macam mana? Bila kita nak perlu baru kita kira. Jangan kira dulu nanti kita serabut nak ambil kat mana. Kita nak, sekarang aku perlu kira faedah atas modal Afiq. Cari Afiq punya ambilan modal berapa, tengok kadar dia berapa, tengok ada tempoh ke tak. Dah kira, terus masukkan. Kita nak cepat ni. Tak nak serabut-serabut. Selesai, tiga-tiga dah masuk, jumlahkan, tak kat tepi. 4420. Clear? Faedah atas ambilan selesai. Next, gaji berkongsi. Tengok soalan balik. Tengok. Bila kita buat pengasingan, kita perlu ambil gaji setahun. Di buku ni, kat sini ni maklumat diambil daripada perkongsian sejati ni. Ini ada tak gaji Afiq? Nampak gaji Afiq ni? Nampak. RM4,000. Ini bukan gaji setahun. Ini gaji yang telah dibayar. Gaji setahun nak tengok kat mana? Biasanya ada dekat perjanjian. Tengok ni. Encik Afiq sebagai perkongsi aktif dibayar gaji RM6,000 setahun. So kita ambil gaji setahun. Astagfirullah. Sekejap berita aku mogok lah hari ni. Okay. So, pada tajuk dulu. Gaji berkongsi. Garis. Siapa yang dapat? Afiq. Berapa? 6,000. Selesai gaji berkongsi. Dekat formula sepatutnya ada apa? Bonus dengan allowance kan? Okay, tengok. Ada tak dekat mana maklumat ada cakap tentang allowance bonus? Tak. Tak ada. Tak ada dah. Selesai lah. Okay. Tapi tadi, kita dekat gaji tadi kan, kita tahu ada gaji yang belum dibayar lagi. Berapa gaji belum bayar? 2,000. 2,000. So, kita letaklah kat note mana-mana. Kat sini, kat sama dengan faedah atas pinjaman tadi. Ada gaji berkongsi belum bayar. Sama dengan 2,000.
Gaji perkongsi yang belum bayar ni akan kita rekod dekat akaun semasa. Okey. Dah selesai formula tadi, dah selesai. Next nak buat apa? Kalau kita ada akaun macam ni nak buat apa? Imbangkan. Okey, awak pastikan awak ada langkah dia bagi ruang dalam 4 atau 5 lah. 4 atau 5. Cikgu, gaji dia tu 6,000. Oh, sorry. Terima kasih. Imbangkan. Bagi ruang sikit. Selepas butir terakhir ni, bagi ruang dalam 4 atau 5. So, kita imbangkan mana lagi besar, debit kredit. Kredit 30710. Samakan 30710. Tolakkan, kita akan dapat 20 290. Angka pengimbang ni, ini ialah kongsi untung. So, cara kita nak buat, mogok lagi. Ialah kita buat kepada tajuk baru, kongsi untung, garis. Dan kongsi untung ini kita akan hantar ke akaun semasa Aiman, akaun semasa Alia dan akaun semasa Afiq. Patutnya saya kena bawah lagi yang ni. Sekejap Kena bawah ni. Betul. Untung ini kita nak agihkan kepada pekongsi-pekongsi kita ni, Aiman, Alia dengan Afiq ni, berdasarkan ikatan perkongsian. Macam mana dengan modal awal? Mengikut nisbah modal awal. So, modal awal kita ambil modal awal tanpa ada modal tambahan. Jadi untuk Alia ni, tak ambil lah yang 1,200 ni, kita ambil yang awal ni je. So macam ni kita nak kira nisbah. Kalau dia bagi dalam nisbah dah senang lah, tapi dia kata ikut modal, kita ikut je lah. Aiman nisbah Alia nisbah Afiq. 22 nisbah 44 nisbah 44. So kecilkan je. Ni potong jadi 1 ni jadi 2 ni jadi 2. So cara kita nak kira ialah kongsi untung ni 22 sorry. Dua 2,290 ni bagi 5 dulu. Sebab nisbah dia dah 1, nisbah 2, nisbah 2 kan. Total dia 5. So untuk Aiman, ni dapat apa dulu ni? Tolong kira. 4058. Berapa? 4058.
4058. Untuk Aiman kali dengan 2. Berapa dapat? Untuk Aiman kali dengan 1. Dia ialah, sorry, 4058. Tadi nisbah dia ialah Aiman nisbah Alia nisbah Afiq, 1 nisbah 2 nisbah 2 kan. So Aimannya 4058, Alia punya 4058 kali 2. 8116. Afiq pun 8116. So bila kita jumlahkan mesti dapat ni balik 20290. Cikgu mute. Dengar tak? Dengar. Alright. Teknologi menyusahkan. Allah. Okey Jadi hang pula. Okey. Alright. Ini bentuk T. Kalau kita nak buat bentuk nyata, sama juga, tajuk dia sama, tajuk sama. Akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir sekian-sekian. Sama juga, kita mesti rujuk formula kita. Kongsi untung sama dengan untung bersih faedah atas ambilan tolak. Keluar pula. Kejap mogok pula dia. Okay. Tambah faedah atas ambilan tolak faedah atas modal tolak gaji berkongsi. Susun ikut ni je. So kita mula dengan untung bersih. Cek untung bersih kita tadi berapa?
30480. 480. Selesai. Tambah faedah atas modal. Tambah faedah atas modal. Garis. Pada tajuk. Siapa yang dapat faedah atas modal? Si Aiman dengan Alia. Aiman sebab ada dua kita kira. Ha? Model ke ambilan? Sorry. Terima kasih. Aduh, saya punya laptop ni yang ini. Rasa nak tumbuk je. Sabar. Faedah atas ambilan. Si Aiman tadi 150, Alia 80. Guna-guna tengah sebab ada 2. Jumlahkan, letak tepi, 230, tambahkan terus. Sebab 1 je, memang tambah 1 je, faedah atas ambilan je. 30, 710. Selesai. Alright. So, tolak. Ada 2 benda nak kena tolak ke dulu? Ada 2 benda nak kena tolak. Jadi, kita kena kira asing-asing dulu. Satu-satu. Okay? Alright. Tolak. Ada 2 benda nak kena tolak. Yang pertama, faedah atas modal. Aiman, Alia, Afiq. Okay. Kira kat kolom sini dulu. Dekat kolom hujung dulu. 880, 1780, 1760. Jumlahkan, letak kat kolom sebelah. Lepas tu nak kena tolakkan dengan sekejap gaji berkongsi. Siapa yang dapat tadi? Afiq je. 6,000. Satu je kan tu letak tepi. Baru kita boleh jumlahkan. Berapa ni? 10,420 10,420. Tolakkan dua benda ni. Berapa jawapan di sini? 290. 290. Inilah bahagian untung tadi tu. Sebab kita dah selesaikan semua kan. Faedah atas modal dah ada tadi 4420. Dah tambahkan dengan gaji berkongsi. Tolakkan. Tambahkan. Tak tepi. Tolakkan dengan untung bersih tambah
Kaedah atas ambilan tadi ni. Ini ada bahagian untung, kongsi untung. So, tolak sabar-sabar. Tolak kongsi untung. Kongsi untung akan hantar ke akaun semasa masing-masing. Dia tulis macam ni lah, sebab ni dalam buku teks. Sebenarnya ni format lah. Akaun semasa Aiman, akaun semasa Alia, akaun semasa Afiq. Tadi kita dah kira kan? Guna 4058 8116 8116. Jumlah dia 20290. tolak kan? Jadi tolak 20290. Jawapan dia mesti Kosong. kalau kaedah kalau format penyata jawapan dia mesti kosong itu. Selesai. Tapi sekarang ni biasa soalan memang minta format penyata lah yang ni lah. Kalau tak minta pun buat penyata je. Cuma saya risau ada tahun-tahun yang dia minta format T. Dan dalam buku teks pun ada format T. So ada kemungkinan dia minta format T. Itu je. Okay. Alright. Next. A dah selesai. Akaun pengasingan dah selesai. Next kan kita nak buat akaun semasa. So saya akan tunjuk macam mana kalau kita buat secara berasingan, akaun semasa secara berasingan. Okay. Bermakna kalau ada 3 orang berkongsi, kita kena sediakan 3 akaun semasa lah. Nanti saya akan tunjuk kaedah beruangan. Sebab apa? Takut juga kalau soalan minta akaun semasa setiap berkongsi. Kan? Jadi kita tak boleh lah buat beruangan. Dia minta seorang satu. Okay, tapi kebelakangan ni soalan-soalan SPM banyak dia minta kaedah beruangan. Okay, nanti kita tengok. So, nak buat akaun semasa, kita sediakan dulu ruangan. Dah ada kan? Kalau yang tak ada lagi, saya bagi masa seminit untuk awak buat T. Buat T. Tak payahlah buat kolom-kolom macam ni, buat T je. Buat T. Tarikh pun tak payah untuk ni. Untuk soalan perkongsian ni tak payah buat tarikh-tarikh. Buat T je, 3. Kalau boleh satu muka tu bagi 3. Okay, saya buat kejap. Akaun semasa Aiman. Akaun semasa Alia. Akaun semasa Afiq. Okay, apa yang awak perlu tahu? Macam mana kita nak buat akaun semasa? Step dia. 1, masukkan baki awal dulu. Itu step pertama. Mana baki awal? Tengok kat soalan. Sebab ni, akaun semasa 1 September. Ni awal lah ni. Kalau akaun semasa ni, secara automatiknya, punya sifat dia, akaun semasa ni, biasanya dia berbaki kredit. Okay, kalau tak cakap tu, automatik kredit lah. Tapi kalau dia cakap macam soalan ni kan, dia cakap, Aiman debit. Kita debitkan lah. Yang tak cakap, kita kreditkan. Okay, so kita pergi dekat Aiman. RM. Baki BB 780. Yang Aiman masukkan ke Aiman.
Kalau semasa Alia, masukkan dekat Alia. Afiq, masukkan Afiq. Ini satu variable, ini ialah baki awal, baki BB. RM, RM. Baki BB. Alia, 1400. Afiq, tengok dekat Afiq. Tengok berapa ekor semasa dia kat situ, baki dia berapa, masukkan. 159. Baki BB 1590. Senang? Senang. Nah, Okey. Yang pertama, ikut je step ni mesti okey je. Mesti tak sesat je. Yang kedua, masukkan maklumat ambilan. Ini kita perlu debitkan. Ambilan siapa yang ambil? Perkongsi yang ambil. Bila perkongsi yang ambil, dia berhutang kepada perkongsian. So sebelah debit akaun semasa, ini ialah tuntutan perkongsian. Perkongsi hutang letak kat sini. Sebelah kredit ialah tuntutan perkongsi. Apa ni? Tuntutan perkongsi. Perkongsian hutang tak berkongsi. So ambilan siapa hutang siapa? berkongsi untuk hutang perkongsian. Perkongsi hutang perkongsian. Perkongsian akan menuntut. So letak sebagai debit. Sebab tu ambilan dekat debit. So kita tengok kat soalan, Aiman ada ambil, dia buat lagi. Ambilan 1,500. Kemudian kita tengok kat soalan, Alia pun dia buat ambilan. Pergi dekat akaun semasa Alia, ambilan 1,200. Boleh? Senang? Nah, Okay, next. Yang ketiga, tengok di akaun pengasingan. Tengok balik akaun pengasingan. Ini akaun pengasingan kita. Yang ada nama-nama ni, hantar dekat akaun semasa masing-masing. Okay. Yang dekat sebelah debit ni, kita akan kreditkan di akaun semasa. Catatan bergu. Ataupun kalau kita nak faham, faedah atas modal. Siapa hutang siapa ni? Perkongsian. Berhutang kepada perkongsi, betul? Dia kena bayar dekat perkongsian. So tuntutan perkongsi. Kredit lah. Kalau nak faham lah. Kalau nak senang, yang debit kat sini, kita kreditkan. Yang kredit, kita debitkan. Okay, so sini Aiman, ada Aiman, masukkan kat Aiman. Aiman 880 pergi dekat akaun semasa Aiman, kreditkan 880, butir dia, tengoklah yang kita garis tadi tu kepada tajuk faedah atas modal. Boleh kat sini. Faedah atas modal. Alia punya, pergi dekat Alia. Butiran dia, faedah atas modal. Korang tulis FAM itu macam bola je. Tulis penuh. 1780. Afiq punya faedah atas modal 1760. Okay. Next. Nampak sini ada gaji berkongsi. Tapi bila tang gaji, kita careful. Sebab ingat, form akaun semasa ia nak tunjuk siapa hutang siapa. Sekarang ni yang dapat gaji Afiq. Okay. Kita tak ambil yang di sini 6,000 semua ni.
Sebab ada yang dah bayar kat Afiq kan? Berapa gaji yang dah bayar kat Afiq? 4,000. 4,000. So berapa yang masih belum bayar? 2. 2,000. Afiq hanya boleh tuntut gaji dia, gaji berkongsi sebanyak 2,000 je. So dekat sini careful sikit. Dekat gaji berhati-hati. Di pengasingan gaji setahun. Di akaun semasa gaji yang belum bayar. Clear? Alright, teruskan tengok pula lagi. Apa lagi ada? Ni pun ada nama ni. Akaun semasa Aiman, Alia, Afiq. Ni kena hantar akaun semasa ni. Alright. Kongsi untung pun sama kita kena hantar. Tetapi kita tak tulis kongsi untung kat sini. Kita tulis akaun yang kita ambil daripada mana. Kita tulis kat sini pengasingan untung rugi. Berapa tu? 4058. Ni saya tengok kat buku teks. Dulu saya cakap kongsi untung kan. Tak tahulah, saya risau pula kan. Boleh je, sama jawapan. Tapi kita tengoklah, ikutlah buku teks. Okay. So kat sini pun sama. Pengasingan untung rugi. Ini ialah bahagian untung dia. Kongsi untung. 8116. Afiq pun sama. Pengasingan untung rugi 8116. Okey, sebelah debit dah selesai, sebelah kredit pula. Tu ada nama tu Aiman dengan Alia. So catatan berlaku. Faedah atas ambilan. Siapa yang ambil, perkongsi yang ambil. So siapa yang tuntut, perkongsian yang tuntut. Perkongsian tuntut, tuntutan perkongsian, debitkan. Afiq 100, Aiman 150. Butiran dia faedah atas ambilan. Alia 80 butiran faedah atas ambilan. Okey. So step yang ketiga ni pastikan nama, dan step yang terakhir, yang keempat, tentang faedah atas pinjaman. Kita cek ada tak faedah atas pinjaman yang kita belum bayar. Faedah atas pinjaman daripada perkongsi yang kita belum bayar. Tadi kita dah buat kan dekat soalan, kita dah tambahkan dia ada faedah pinjaman atas pinjaman Alia yang belum bayar. So kita berhutang lagi. Perkongsian masih berhutang dengan Alia. Alia akan menuntut. So letak dekat akaun semasa Alia. Faedah atas pinjaman. Berapa tadi? 150. Betul? Dah. So 4 ni je step untuk buat akaun semasa. Okay. So, selesai tu, imbangkan setiap akaun ini, dapatkan baki HB dan jadikan baki BB baru. Mesti sampai BB baru. Mesti siap sampai BB baru. Saya ulang sekali lagi. Imbangkan dapat HB, dapatkan BB baru. Ada tahun yang markah dekat BB baru tu ada. So rugilah.
Okay. Alright, tolong saya untuk Aiman ni, mana lagi besar ni? Kredit berapa? 4938. 4938. 4938. Sini 2508. Ini ialah baki HB. Jadikan sampai baki BB cross 2508. Mungkin ada markah kat sini. Rugi lah, bukan susah pun nak buat. Alia seimbangkan, ni dapat 11,446. 11,446. Angka pengimbang dia 101. Ini ialah Cikgu dia hilang. baki Allah. Sekejap. Dah, nampak tak? Okay. Baki HB. Jadikan sampai dapat baki BB 10166. Afiq pula imbangkan sebelah debit tak ada, sebelah kredit 13466. 13466. Ini ialah baki HB 13466. Jadikan sampai baki BB 13466. Dah. Okey. Format combine. Okey. Dengan cara first kali buat tajuk account semasa. Okey, kalau yang dah ada print out tu boleh guna awak cari yang tiga kolom ni. Kalau tak ada yang tak print out, buat sekejap. Garis T buat T, pastikan ada 3 kolom. Okey, setiap kolom di sebelah debit masukkan nama-nama berkongsi di setiap kolom. Begitu juga di sebelah kredit. Kalau kita ikut soalan soalan diletak nama siapa dulu. So untuk soalan ini letak Aiman dulu kan. Aiman, lepas tu Alia, lepas tu Afiq. Kita susun macam itu. Sebelah kredit pun sama. Aiman, Alia, Afiq. Step yang sama. Step yang pertama apa? Baki BB. So Aiman baki debit. So letak kat sini. Baki awal dia Aiman 780. Ya, dengan Afiq bagi kredit. So masukkan je baki BB Alia 1400, Afiq 1590. Step yang sama. Kita cuma masukkan dekat kolom-kolom yang terlibat je. Kalau Aiman, kolom Aiman lah. Kalau Alia, kolom Alia. Afiq, kolom Afiq. Kalau debit kan kredit kan. Itu je.
Okay. Alright, alang-alang ni saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak tengok daripada bentuk penyata ni. Kita ada maklumat kedua ialah maklumat daripada maklumat kedua tu apa tadi? Ambilan kan? Ambilan debit. So masuk ke ambilan debit. Yang ada ambil Aiman 1,500 dan Alia 1,200. Step kedua. Step ketiga, kita tengok rujuk dekat akaun pengasingan. Okay, tadi saya dah tunjuk macam mana kalau kita tengok daripada bentuk T, akaun pengasingan format T. Macam mana kalau daripada format penyata pula ni? Senang je. Yang tambah ni, awak debitkan. Yang tolak, kreditkan. Habis cerita. Yang tambah Allah Akbar, apa benda ni? Yang tambah kita debitkan, yang tolak kita kreditkan akaun semasa. So yang tambah faedah atas ambilan debitkan lah. Faedah atas ambilan 150, 80. Next ada faedah atas modal. Tolak kan, kita kreditkan. Faedah atas modal. Aiman 880. Alia 1780. Afiq 1760. Pas faedah atas ambilan, pada modal kita ada gaji berkongsi. Tolak juga. So dekat sini gaji berkongsi. Tang gaji sekejap. Fikir kejap. Di akaun semasa gaji yang belum bayar saja, bukan gaji setahun. So yang dapat gaji Afiq yang belum bayar dekat dia 2,000. Dah. Next. Kongsi untung. Kan? Kongsi untung pun tolak juga kan? Tolak kongsi untung. So, kredit kan? Nak tulis apa kat sini? Tulis pengasingan untung rugi. So, Aiman 405. Alia 811. Afiq pun 816. Tunggakan faedah atas pinjaman kepada berkongsi. Yang ada bagi pinjam, Alia. Masih ada tunggakan 150. So masukkanlah. Faedah atas pinjaman 150. Dah. Imbangkan. Cara nak imbang, ada satu atas, ada satu bawah. Selarikan. Satu atas, dua bawah. Kita buat selesaikan satu-satu. Aiman dengan Aiman tu. Cek Aiman, debit, kredit, mana besar? Kredit. Kredit 4938. Samakan 4938. Tengok Aiman je. Aiman je dulu. Aiman debit, Aiman kredit. Aiman debit, Aiman kredit. Yang kredit besar. Samakan kat bawah. So tolak ni kita akan dapat 2508. Ini ialah baki HB. Itu jadi baki BB 2 balik. Sekejap Sekejap. Saya tak tahu apa masalahnya hari ni.
Okay. Dah selesai Aiman, pergi ke Alia pula. Cek debit Alia, kredit Alia. Debit Alia, kredit Alia. Tengok mana yang banyak. Yang banyak dekat kredit. Kredit 1446. Samakan 1446. Tolakkan. 11, sorry. 11446. Tolakkan, kita akan dapat 10166. Okey. Lepas tu Afiq pula. Debit tak ada. Kredit ada. 13466. 13466. 13466. So HB jadikan sampai BB. Bagi BB. 2508 10166 13466. Cikgu memang tak share screen lah cikgu. Saya dah share tadi. Sekejap Tadi dekat pengimbangan je kan. So kita imbangkan lah. Imbang ikut kolom. Aiman dengan Aiman check. Mana yang besar tak kat bawah. Angka pengimbang. Itu baki HB. Alia dengan Alia yang besar tak kat bawah. Angka pengimbang. Afiq sama juga. Dah dapat HB. Jadi BB. Ada soalan yang BB ni ada markah. Saya tengok skema-skema. Okay. So B pun dah selesai. Masa dah siap. C. Penyata kedudukan kewangan bahagian equity pemilik saja. Kita tunjukkan je lah. Kita nak tunjukkan. Kita sediakan ruangan. Tulislah sikit tajuk dia. Penyata kedudukan keuangan pada tak tarikh. So, equity pemilik. Garis. Macam ni kita tunjukkan equity pemilik, kita tunjukkan dua benda. Satu, modal setiap berkongsi. Yang kedua, akaun semasa setiap berkongsi. Saya ulang balik. Untuk perkongsian di equity pemiliknya, dia bukan lagi EP sama dengan modal tambah untung bersih tolak ambilan, tak. Kita akan tunjukkan dua perkara. Yang pertama, modal setiap kongsi. Dan yang kedua, akaun semasa dia. So, untung dengan ambilan akan berada dalam akaun semasa setiap perkongsi tu. Kita tengok balik kan, akaun semasa. Ada untung tu, pengasingan untung rugi ni kongsi untung. Tu ada ambilan tadi, tu ambilan faedah atas ambilan. So, kita tunjuk kat situ je. Okay, cara dia, kita senaraikan modal setiap perkongsi dulu. Modal Aiman. Kemudian modal siapa nama dia? Alia. Yang ketiga modal Afiq. Sebab atas sekali kan. Sebab ni kita guna kolom tengah boleh, kolom tepi boleh. Tengah lah sini. Okey. Berapa modal Aiman? 22,000. Alia, tengok soalan. 45,200. Betul? Sebab kita dah tambahkan tadi dengan modal tambahan kan. So modal dia sekarang jadi 45,200. Afiq 44,000. Jumlahkan, tolong.
002 111. 9 10 11 8 9 10 11. Okey. Semasa setiap berkongsi pula. Akaun semasa Aiman. Akaun semasa Alia. Akaun semasa Afiq. Sebenarnya kat sini jumlah bola tak tepi. Nak tengok kat mana ni akaun semasa ni? Tengok baki-baki baru dia. Yang kita dah buat tu baki bibi. Kalau sebelah kredit tak payah kurungkan. Sebab equity kan memang sebelah kredit. Kalau kita ikut tingkap tu, equity memang sebelah kredit. Kita tengoklah Aiman berapa? 2508. Aiman 2508. Alia 10166. Afiq 13 4 6 6. Astagfirullahalazim. Lepas tu jumlah kan? Berapa jumlah ni tolong? 26140. Berapa? 26 Berapa? 26 2 2 140. 140. Then tambahkan dengan modal tadi. Jumlah modal. Berapa? 137 340. 137 340. 340. Okey, dah tu je. 4 markah. Senang je. Ada soalan tak? Ada. Tak ada Tahan je tu. Siapa tu? Ainin. Okey. Sikit boleh tak? Sikit je. Saya nak bincang tentang sikit, lepas tu awak sambung. Dekat 3-9. 3-9. Alif dengan Deva ni. Alif dengan Deva ni. Awak tengok soalan dia. Kan? Dekat 3-9. Okey. Saya nak awak buat A dengan B je dulu. Bincang. A dengan B. Boleh tak? 7 campur 5 berapa? 12. 12 kali 1.5? 18. Berapa? 18 minit. Okey, saya cut 15 minit. A dengan B. Buat sekejap boleh? 6-6, 4.5. Okay. Okey, cuba buat. Nanti kita bincang. Nanti saya tunjuk jawapan. Dah asal? Belum. Dah sana belum? Kita kata kau sana dulu Okay. Jadi tak habis lagi. You sure? Daddy! No! Ada soalan je tanya tau.
Okey tak? Ha? Solat dulu. Ha. Itu kelas eh? Ha.
Cikgu, Ya, nak tanya sikit boleh tak? boleh. Yang bahagian yang cikgu nak selaraskan untung bersih tadi tu kan? Ha? Betul ke yang pengurangan hutang lagu dia 120? Betul. Bukan 110 ah? Tengok. Seorang akaun belum terima didapati muflis dan hutangnya 500 dihapus kira. Pelarasan ni kita buat sebab benda ni belum ambil kira lagi. So, akaun belum terima bukan lagi 1250. Tinggal berapa? 12,000. Okey. Terima kasih cikgu. Okay, clear? Alright. Ya. Okay, dah 15 minit dah. Siap belum? lah. Apa yang Apa Nana? Apa? Tak, hutang ragu tu. Berapa? Kan dekat maklumat tambahan ada yang lapuk tu kan? So perkara yang dekat maklumat tambahan ni dia biasa diberi kesan dekat buku. Okay, sama juga kes faedah atas pinjaman Tapi yang kali ni dia beritahu dekat soalan ada beritahu dekat pelarasan tu ada faedah atas pinjaman belum bayar. Jadi kita dapat detect lah. Tapi soalan sebelum ni dia tak bagi tahu yang adanya faedah atas pinjaman belum bayar ni. Okay, kalau apa-apa hal pun tentang faedah atas pinjaman daripada pekongsi tolong check dulu. Okay. So kita kira tadi berapa pinjaman dia? Pinjaman 10,000. Kadar faedah dia
8%. So, bermakna 800 kan. Tengok dekat soalan, faedah atas pinjaman tak ada. Jadi semua belum bayar. Sebab tu dekat pengiraan kita adanya faedah atas pinjaman 800 tu, semua belum bayar. Dan disebabkan semua belum bayar, nanti faedah atas pinjaman ni juga kita kena rekod dekat dalam akaun semasa. Dah siap belum? Dah asal dah ni? Belum. Belum. Lagi sikit. Alah, siapa dah tu? Ni akaun pengasingan yang ni. Ni akaun pengasingan. Soalan pengasingan ni pada saya dia tak susah sangat lah, tak susah. Dia senang je. Yang penting kita tahu cara kira, kita ingat formula porsi untung, kita tahu nak kira faedah atas ambilan tu macam mana, kita tahu nak kira faedah atas modal tu macam mana. Dah, simple je. Tetap. Aduh. Cikgu, Yup. Ain kata lepas ni cover pembubaran boleh tak? Memanglah. Pembubaran hari Ahad. 2:30 petang. So, sebelum sampai Ahad ni, pastikan awak siapkan semua soalan dekat dalam perkongsian ni. Tak banyak pun. Tiga dash 1 ni soalan full Kita kena buat account, kita kena buat apur. Boleh cuba nanti, tapi tu awak tinggalkan save the best for last. Buat yang 3 dash 3 dulu. Boleh buat 3 dash 5, 3 dash 6. Tak banyak pun. 2 dah buat ni. 3 dash 11. 3 dash 13. Lepas tu dah masuk kat realisasi dah. Lebih kurang dalam 6 soalan lagi je. Cuba buat perlahan-lahan, siapkan sampai Ahad. Okay, ada soalan tak dekat pengasingan ni? Nanti siapkan dia punya akaun semasa Nanti saya share jawapan akaun semasa. Ada soalan? Tak ada. Tak ada Nanti saya snap gambar. Kalau ada yang tak siap lagi, saya snap gambar. Nanti saya share. Alright, Alhamdulillah hari ni kehadiran
40 lebih tadi, 40, 42, 41, tinggal 36 mungkin line kot terkeluar ni. Okay, tak apa, tahniah, terima kasih. Buat latihan lepas ni kita masuk pembubaran lah. So kalau dia nak keluar, dia keluar salah satu ni. Biasanya lah dia keluar salah satu. Kalau dia keluar, sama ada dia keluar perkongsian, pengasingan ataupun dia keluar pembubaran dari sesi. Salah satu ni. Jadi kita cover lah dulu. Yang penting latihan. Siapkan latihan-latihan dalam ni dan insya-Allah tak ada masalah. Yang masalahnya awak tak buat latihan ni. Dan bila awak buat latihan, pasti awak akan tanya saya. Feel free untuk WhatsApp tanya saya. Alright, okay. Jumpa lagi solat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cik. Alright, Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. okay. Cikgu. Terima kasih Right, cikgu. right. Selamat. Terima kasih cikgu. Right. Stapler. Syuhada, okay, Syuhada. Aku tak off mic. Aku tak off mic.